perakaunan SPM 2020. Okey, tak mustahil untuk kamu dapat A dalam prinsip perakaunan SPM 2020 ini. Okey, so apa yang cikgu selalu tekankan kepada pelajar-pelajar cikgu ialah nombor satu ialah kamu kena ada kefahaman konsep. Kamu kena faham apa yang kamu belajar dan apa yang dicuba terangkan. Okey, nombor satu. Nombor dua, kamu kena hafal format. Okey, kamu kena ada hafal format yang kamu perlu, yang selalu buat dalam exam. Nombor dua. Nombor tiga ialah kamu hanya tinggal, bila kamu dah buat dua tu, kamu hanya tinggal susun sahaja untuk menjawab soalan dan dapat A dalam SPM kamu dalam prinsip perakaunan. Ini kita nak go through beberapa format yang penting yang kamu boleh hafal ya, untuk menjawab dalam periksa yang selalu keluar dalam exam SPM lah. Okey, so macam quote yang cikgu suka daripada Henry Ford, cikgu suka, whether you think you can or think you can't, you are right. Sama ada awak fikir awak boleh atau fikir awak tak boleh, awak betul. Alright, so baik, cikgu sarankan awak fikir apa yang awak boleh buat. Format nombor satu ialah buku cacatan pertama. Buku cacatan pertama kita ada 4 yang utama. Buku cacatan pertama, ingat, buku cacatan pertama kita ada journal am, journal khas, buku tunai runcit. Okey, so penting untuk kamu faham kegunaan setiap buku catatan pertama ni dan juga kamu hafal macam mana kita susun. Okey, ialah format yang kamu kena hafal ialah APOR. Ini yang basic akan keluar, confirm akan keluar ialah APOR, akaun perdagangan dan untung rugi. Iaitu kita nak cari apa? Kita nak cari untung atau rugi bersih. Untung atau rugi bersih kita nak cari dengan kita sediakan APOR. Okey, apa? Kena ingat format APOR ni. Dalam APOR ni kita ada dua akaun klasifikasi atau dua jenis akaun, iaitu satu ialah hasil dan juga belanja. Kita mulakan dengan apa APOR kita? Kita mulakan dengan jualan. Ingat jualan, tolak pulangan jualan, kita akan dapat jualan bersih. Jualan bersih kita akan tolak kos jualan. Dalam kos jualan tu kamu kena ingat kita ada inventory awal, belian, tolak pulangan belian, dapat belian bersih, tambah Audi, A angkutan masuk, U ialah upah atas belian, D duty import, I ialah insurans atas belian. Seterusnya tambah semua tu kita akan dapat kos barang untuk dijual. Last sekali tolak inventory akhir, kita akan dapat kos jualan. Jualan bersih tolak kos jualan, kita akan dapat untung kasar. Untung kasar tambah hasil tolak belanja, kita akan dapat untung bersih. Itu ialah format apa kita panggil? APOR. Seterusnya PKK, penyata kedudukan kewangan. Kita ada akaun berjenis aset, liability dan juga equity pemilik. Aset kita ada, kita mulakan PKK kita dengan aset bukan semasa, kemudian kita ada aset semasa, tolak liability semasa, kita akan dapat modal kerja kita tambah dengan aset semasa kita tu, aset bukan semasa kita akan totalkan. Kemudian kita kat bawah tu kita ada equity pemilik. Ingat formula equity pemilik, modal awal tambah untung bersih atau tolak rugi bersih, tolak ambilan tambah modal tambahan, dapat modal akhir. Last sekali bawah tu ialah liability bukan semasa. Okey, dan kita akan totalkan nilai yang atas, total atas kena sama dengan nilai di total bawah. Ialah kamu kena ingat ialah belanjawan tunai. Belanjawan tunai ni ialah anggaran anggaran kita anggarkan penerimaan dan pembayaran secara tunai sahaja. Biasanya kita buat dalam 3 bulan ikut soalan. Biasanya 3 bulan, contohnya Januari, Februari, Mac. Kita buat 3 bulan dan kita ada format-format dia. Kita mulakan dengan baki awal atau baki BB. Kemudian kita ada penerimaan. Ingat penerimaan secara tunai saja. Nombor 2 penerimaan. Nombor 3 kita akan jumlahkan penerimaan kita semua tu. Nombor 3. Nombor 4 kita ada pembayaran secara tunai sahaja. Nombor 4. Nombor 5 ialah kita akan jumlahkan pembayaran kita itu. Nombor 5. Nombor 6 kita akan ada lebihan atau kurangan, iaitu jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran, kita akan dapat lebihan atau kurangan. Last sekali ialah baki akhir atau baki HB, iaitu kita akan baki akhir kita akan bawa kepada bulan hadapannya sebagai baki awal. Itu ialah belanjawan tunai.
kita ada penyata penyesuaian bank. Penyata penyesuaian bank ni ialah kita compare buku tunai kita dengan penyata bank kita dan kita tengok mana yang berbeza, ada apa yang berbeza. Okay, kalau kita dah rekod, kita akan tandakan. Kalau yang kita belum rekod sama ada di buku tunai atau penyata bank, kita akan bulatkan. Kita comparekan amount debit di buku tunai dengan amount kredit di penyata bank, dan juga kita akan comparekan amount di belah kredit di buku tunai dengan amount di sebelah debit di penyata bank. So apa format dia ialah kita mulakan dengan baki debit di buku tunai, satu. Kemudian kita akan tambahkan apa yang tambah CD, iaitu kita akan tambah C ialah cek belum dikemukakan, dan kita akan tambah D ialah dividen. Okey. Seterusnya kita akan tolak DCC, iaitu deposit belum dikreditkan, kita akan tolak. Kita akan tolak juga C ialah cek tak laku, kita akan tolak, dan kita akan tolak juga charge bank. Okey, kita akan buat semua tu, kita akan dapat baki kredit di penyata bank. Itu ialah kamu nak jawab penyata penyesuaian bank. Kita mulakan dengan apa? Untung bersih tambah faedah atas ambilan, kita tolak faedah atas modal, dan kita akan tolak gaji pekongsi. Kemudian kita akan dapat lebihan atau kurangan itu, kita akan membahagikan kepada pekongsi-pekongsi kita menggunakan nisbah atau peratus yang telah kita persetujui. Berapa peratus Ali, berapa peratus Abu, kita akan bahagikan. So, kemudian nilai itu kita akan pindah ke akaun semasa pekongsi kita. So, mudah saja akaun pengasingan untung rugi. Pengeluaran ni ialah kita hasilkan untuk kita sebagai pengilang, kita hasilkan produk. Macam ni, jadi kita nak tahu berapa nilai yang kita keluarkan tu. Okey, akaun pengeluaran, iaitu kita mulakan dengan kita nak cari kos bahan langsung. Kos bahan langsung kita nak cari sama macam formula dia macam kos jualan, iaitu kita mulakan kos bahan langsung. Kita mulakan dengan inventory awal bahan langsung terlebih dahulu, nombor 1. Nombor 2 ialah kita akan ada belian bahan langsung, tolak pulangan belian bahan langsung, kita dapat belian bersih bahan langsung. Kemudian kita akan tambah kos-kos yang menambahkan belian tu, macam angkutan masuk ke. Kemudian kita akan tambah dengan inventory awal kita, dan kita akan tolak inventory akhir bahan langsung, sama macam kos jualanan. Itu ialah kos bahan langsung. Kita akan dapat kos bahan langsung, nombor 1. Nombor 2, kita akan tambah kos buruh langsung. Kos buruh langsung ni ialah upah operator kita. Kita ada operator yang jaga mesin tu, atau buruh kilang. Itu ialah kos bahan langsung, nombor 2. Nombor 3, kita akan tambah belanja langsung. Belanja langsung ialah seperti royalty kilang. Itu ialah belanja langsung kita. Kita akan tambah 3 ni, kita akan dapat kos prima. Kita panggil dia kos apa? Kos prima. Seterusnya, kos prima kita akan tambah dengan cost overhead. Kos-kos ni ingat ini berkaitan kilang saja cost overhead kita. Kemudian kita akan tambah kerja dalam proses awal, kita akan tolak kerja dalam proses akhir. Format 7 format yang cikgu tekankan untuk kamu ingat. BCP, buku catatan pertama, APOR, PKK, belanjawan tunai, apa lagi? Belanjawan tunai, penyata penyesuaian bank, akaun pengasingan untung rugi, dan juga akaun pengeluaran. So penting untuk kamu ingat, okey? So kalau kamu ingat, cikgu yakin, cikgu janji kamu pasti boleh skor dan kamu pasti boleh buat. Okey, adakan kefahaman, ingat format, dan kamu hanya tinggal nak susun. Alright, so all the best guys untuk SPM korang. Do your best, okey? Buat jawab sampai habis masa. All the best guys. SPM 2020 batch 03.